Ku harap mentari pagi tak menyambutku, harap sinar rembulan tutup mataku. Selamanya. Putih sejati jadi penyeri, bertunjuk langit rumahnya Johor. Bijak pemilik tidak terperi, rumah nan indah lagi tersohor. Hebat tak saya berpantun? Yelah, walaupun kita hidup dalam zaman yang serba moden, tetapi asas tradisi itu kenalah ada. Sama seperti rumah tradisi Johor yang akan saya bersama-sama Aznul kunjungi nanti. Kediaman tersebut disuntik dengan elemen moden dan dihias pula dengan elemen Timur Tengah. Pasti hebat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rozana Mumtaz. Saya dan suami saya Faiz Sabari adalah pemilik kepada kediaman rasmi kami ini yang kami namakan Rumah Timur. Rumah Timur ini mengambil masa selama 4 tahun untuk kami bina suami isteri. Idea asal bermula daripada rumah limas Johor yang dimiliki oleh nenek Faiz suami saya. Saya dan Aznul cukup bertuah kerana berpeluang melawat rumah timur ini sekaligus dapat mengenali pemilik rumah berkenaan. Pastinya, rumah timur ini cukup istimewa. Walaupun struktur luarnya masih mengekalkan struktur asal kediaman Johor lama, tetapi hiasan dalamannya telah diubah suai dengan elemen moden agar selari dengan gaya hidup. Rumah ni kan cantik betul lah. Okay, cuba tengok rumah ni kan, dia tak banyak pembahagian ruang. Jadi rumah nampak luas. Betul tak? Betul. Nadia suka ruang yang mana? Nadia suka ruang tamu ni. Sebab tengok susun atur dia semua nampak kemas sangat, lawa je. Aznul suka yang mana? Saya suka dapur. Saya pergi tengok dapur sekejap. Jangan pergi lama tau. Okey. Ruang tamu kediaman ini terletak di antara ruang masuk dan ruang makan. Biarpun seni bina Melayunya cukup kuat, namun ia bagaikan teradun mesra dengan pilihan rona natural dingin yang sebati dengan suasana ruang. Palitan rona hitam pada kaki perabot seumpama mengulang pakai rona pada bingkai pintu di belakang dan juga cebisan rendah hitam yang menghiasi kerusi konsol. Ruang makannya juga luas. Pemilihan perabot masih mempunyai elemen kemelayuan di sana sini. Biarpun menyelahkan padanan barat dan timur, tetapi masih kelihatan harmoni.
Saya tertarik dengan keyakinan tuan rumah memilih semua rona putih asli sebagai latar ruang kediaman. Ianya ketara di bahagian dapur yang mana keseluruhan warna pada dinding termasuk kabinet-kabinet bersalut putih nampak telus dan luas. Sekilas pandang, ia juga seumpama kediaman era kolonial dahulu. Kalau Nadia tertarik dengan ruang tamu, saya pula suka dengan ruang dapur ini. Ia adalah gabungan moden dan klasik. Dan yang paling menarik sekali, kabinet vintage yang berwarna ini memecahkan lagi warna pada ruang dapur. Satu idea yang sungguh bijak. Lagi satu yang saya gemari adalah bukaan pada kebanyakan ruang utama kediaman. Ruang nampak lebih besar, udara segar dan pencahayaan semula jadi juga mampu menerobos ke dalam seperti di pinggir tangga utama kediaman yang bebas susur tangan ini. Bahagian atas kediaman ini membawa kita ke perpustakaan peribadi dan ianya masih lagi mengekalkan konsep ruang yang terbuka. Menarik juga. Di setiap jenang jendela ditempatkan kabinet bena dalam untuk menempatkan segala bahan rujukan dan lain-lain hal. Ruang masih jelas bak sebuah kediaman Melayu, namun tata hias moden contemporary menambahkan lagi nilai elegan ruang. Apatah lagi dengan bukaan jendela lama yang luas, sungguh mempersonakan. Ruang solat bagaikan mengimbas kembali suasana di desa. Suasana damai menerpa tatkala pandangan mendarat pada permaidani yang ditempah khas dengan gabungan pelbagai corak dan warna. Menariknya ruang solat ini, pelita Morocco juga indah bergantungan di celah-celah kekasau siling. Tuan rumah juga menghias tempat mengambil wuduk dengan jubin yang selari dengan tema Moroccan. Gabungan ini juga bagaikan mengimbas pertembungan budaya Arab dan Melayu dalam ragam seni masyarakat Johor. Kalau kita perhatikan perhiasan yang ada di dalam rumah ini, ia seiring dengan tema Melayu Urban. Kebanyakannya dibuat daripada kaca dan tembaga. Aznul, awak pergi mana tadi? Saya tengah melihat perhiasan-perhiasan di dalam rumah ni. Oh, kenapa? Saya nak cari idea untuk segmen seterusnya. Jadi dah ada idea dah? Sudah. Okey. Anda semua di rumah pasti nak tahu apa yang akan dibuat oleh Aznul dalam sentuhan peribadi kan? Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar tadi, saya baru saja berkunjung di satu kediaman yang berkonsepkan Melayu Urban. Sebentar lagi, saya akan buat satu projek yang boleh mengalih tumpuan tetamu pada lantai kediaman kita. Projek ini tidak perlu belanja yang besar dan ianya juga sesuai dengan konsep Melayu Urban. Saya sudah pun memilih dua corak bunga yang berbeza ini, di mana saya akan lukiskan pula di atas cardboard ini.
Kita mulakan dengan melakar sebahagian bentuk corak bunga pada cardboard. Kemudian, potongkan bahagian tersebut. Seterusnya, tekapkan potongan corak tadi pada cardboard dan lakar mengikut bentuk corak sehingga menjadi satu corak bunga yang penuh. Akhir sekali, potong mengikut bentuk corak bunga penuh pula. Beginilah rupa corak bunga yang telah dipotong ataupun kita panggil stencil. Stencil ini kita gunakan sebagai panduan untuk kita mewarnakan corak pada lantai. Masa untuk mewarna corak pada lantai pula. Sebelum boleh mewarna, lekatkan dahulu pelekat atau masking tape pada bahagian bawah stencil. Proses ini perlu untuk memastikan stencil tetap pada kedudukannya. Kemudian, posisikan stencil dan lekatkannya pada lantai. Seterusnya, warna mengikut bentuk corak stencil dengan berus cat. Saya memilih warna putih untuk corak-corak bunga saya. Warna putih ni ibarat kanvas kosong. Ianya senang dipadankan dengan apa jua jenis dan warna perabot serta perhiasan. Pastikan corak-corak pada lantai dijarakkan posisinya. Jangan terlalu rapat antara satu sama lain. Itu pun bergantung pada cita rasa masing-masing. Saya mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk menyiapkan projek ini dan sejam lagi untuk membiarkan cat betul-betul kering. Projek stencil lantai ini bukan sahaja menjimatkan wang, malahan ianya menjamin hasil yang pasti memuaskan. Untuk menghias rumah, kita tidak perlulah berbelanja besar. Berbekalkan kreativiti, kita boleh menghasilkan idea yang sungguh indah.
Bagaimana dengan sentuhan peribadi tadi? Menarik bukan? Siapa mereka pilihan saya? Tunggu selepas ini. Bagai sirih pulang ke gagang, seni bina tradisi Melayu kini mula mendapat tempat di kalangan pemilik kediaman demi mempertahankan identiti seni bina warisan bangsa. Namun apakah elemen yang patut mereka tahu? Bersama saya Faizal Oda dan Mereka Din Daud akan memperkatakan tentang elemen tradisi Melayu dalam aliran urban. Hai, saya Din Daud sebagai seorang pereka hiasan dalaman daripada Din Daud Design. Antara pengalaman dan pencapaian terbesar saya adalah membawa pulang anugerah daripada China, Shanghai, di mana saya mendapat Best Designer for the Office untuk tahun 2012. Petang itu, angin sepoi bahasa berhembus seperti tahu betapa girangnya saya untuk berjumpa rakan lama saya, iaitu Mereka Din Daud. Bukan saja untuk membasahkan tekak di kafe pilihan beliau, malah untuk bertukar-tukar fikiran tentang dunia seni bina Melayu dan bagaimana seni hias bangsa Melayu boleh dinikmati dalam aliran semasa sebagaimana kebanyakan bangsa lain masa kini. Apatah lagi, Din Daud juga berasal dari negeri Johor, sama seperti pemilik kediaman dalam segmen Inspirasi Ruang. Bahkan jiwa Melayunya juga tidak pernah alpa mengkaji tentang arah tuju kesenian Melayu dalam aliran semasa. Seni bina rumah Melayu sebenarnya telah dibina mengikut cara hidup. Saya rasa kita memang sangat sesuai untuk menginterpretasikan rumah Melayu lama tu ke dalam rumah Melayu moden. Bila bercakap soal kayu, peranan atau pemilihan kayu untuk pembinaan kediaman Melayu sendiri sangat indah dan kena pada fitrahnya. Ada yang dipilih khas untuk struktur seperti kayu balau atau yang dipilih untuk komponen hias dan ukiran seperti jati dan cengal. Kayu jati ni dia memang berasal daripada Nusantara. Dan apabila orang cakap kayu jati melambangkan ruang interior Melayu, makanya sofa diorang juga diperbuat daripada kayu jati dan keras hanya semata-mata untuk melambangkan ruang dalaman Melayu. Itu memang salah sebenarnya. Kalau sofa tu, biarlah sofa tu kena selesa, dia lebih keperluan dan keselesaan hidup kita hari-hari. Rona perang mewah merupakan asas dalam fitrah pemikiran kediaman Melayu dengan penggunaan kayu sebagai material utama. Warna inilah yang menjadi inspirasi dan diangkat oleh mereka masa kini dalam menghidupkan jiwa Melayu sebagaimana yang ditekan oleh Din Daud. Sebenarnya apabila orang selalu bertanya dengan saya apakah warna yang sesuai dengan satu zaman ataupun satu karakter ruang, mungkin warna-warna yang kita boleh cadangkan untuk ruangan dalaman Melayu ni adalah warna-warna tanah itu sendiri. Maksudnya warna-warna tanah yang ada merah terakota, ada warna coklat kayu dia ataupun warna hijau sendiri. Jika kini kita disogok dengan pelbagai produk moden untuk seisi kediaman, adakah mereka Malaysia mampu menghasilkan konsep Melayu bagi menerjah pasaran antarabangsa? Jika saya diberi peluang untuk membawa ruangan interior ke mata antarabangsa, apa yang saya cuba bawakan adalah perabot-perabot Melayu. Saya lebih berminat untuk memperkenalkan rotan itu sendiri di mata dunia. Setelah pertemuan empat mata dengan Mereka Din Daud, saya bagaikan terangsang minda untuk mengkaji kemampuan ilham seni Melayu dalam menguasai pasaran antarabangsa. Jika orang lain boleh, saya tidak nampak kenapa konsep ini tidak mampu membeli jiwa pemilik kediaman di luar sana.
Sekian saja paparan untuk minggu ini. Diharap anda berpuas hati dan punya idea serta inspirasi untuk menghias kediaman sendiri. Saya Faizal Oda, mewakili rakan sekerja saya, Nadia dan Azlan Hadi, mengucapkan jutaan terima kasih dan sampai berjumpa lagi.